Assalamualaikum semua. Kita buat ulang kaji atau kita buat perbincangan soalan uji kendiri 6.11 6.11. Okey. So soalan yang pertama. Jangan lupa lepas pada ni siapkan uji kendiri ni. Okey, bila kita buka sekolah nanti cikgu akan minta awak hantarlah. Okey, so soalan yang pertama. Larutan aqueous suatu garam berwarna hijau muda. Apakah cation? Okey, apa cation kalau hijau muda? Apa cation yang mungkin hadir dalam garam ini kalau hijau muda? Ferren Ferrum berapa? 2. Ferren 2. Ion ferrum 2. Okey, ion ferrum 2. Ataupun kalau kita nak tulis, kita tulis ion ferrum 2. Okey. Apabila suatu garam sulfat diuraikan oleh haba, gas yang terbebas menyahwarnakan warna larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, apakah inference yang boleh dilakukan ke atas gas yang terbebas ini? Okey, gas kalau dia menyahwarnakan warna lautan kalium manganat 7 berasid, maka gas ini adalah gas sulfur dioksida, SO2. Okay, gas sulfur dioksida. So, apakah inference yang dapat dilakukan? Okey, yang boleh dilakukan ke atas gas yang terbebas ini. Okey, inference dia, kita boleh kata itulah. Okey, gas yang terbebas adalah gas sulfur dioksida. Okey, soalan seterusnya. Apabila suatu lautan garam Q diuji dengan lautan alkali, pemerhatian berikut diperolehi ataupun terhasil. Mendakan putih tidak larut dalam nauh berlebihan. Okey, cation apa kalau mendakan putih tidak larut dalam nauh berlebihan? Mendakan apa? Apa tu cation apa? Ingat lagi tak cation apa? Calcium. Kalsium dengan? Ammonia. Magnesium. Kam. Okay, cikgu kata ke kam. Kam. Iaitu Ca2 plus dengan Mg2 plus. Kam. Lepas tu tiada perubahan berlaku apabila lautan amonia ditambah kepada lautan garam tersebut. Kalau tiada perubahan dengan lautan amonia, ia merupakan cation apa? Calcium. Kalsium dengan? Dengan? Amonium. Jadi, bila kita tengok dua-dua tu, bila kita buat ujian dua-dua, maknanya sini ada kalsium, sini pun ada kalsium, maka daripada situ dia kata apakah cation yang hadir yang mungkin hadir dalam lautan garam ini, ia adalah ion kalsium. Sebab dua-dua tu menunjukkan ada ion kalsium. Okey. Soalan seterusnya. 3 sampel larutan garam. So, S1, S2, S3. Masing-masing mengandungi ion zinc, ion aluminium, ion plumbum. So, huraikan analisis kualitatif yang dijalankan untuk mengesahkan ion yang hadir dalam setiap larutan garam. So, nak guna gapo ni? Kalau ion zinc nak guna gapo? Okey, jadi bila kita nak uji ni, kita buat ujian lah. Okey. Ujian untuk ion zinc. Nak guna gapo ujian untuk ion zinc? Nak guna gapo? Nak guna gapo? Siapa nak bagi? Nak guna gapo? Kalau guna nauh, cikgu. Guna nauh, cuba tengok kalau guna nauh. Apa pemerhatian dia kalau guna nauh? Mana dapat itu kemarin? Okey, kalau guna nauh dapat gapo dia? Cuba tengok buku teks. Kalau guna nauh dapat gapo?
Guna na'u dapat gapo? Ni hok mari kita belajar ni ke. Okey, kita tengok balik. Okey. Ni. Guna na'u. Okey, kita tengok balik guna na'u. Okey. Ni. Kalau kita guna na'u. Okey. Dia ada dua jari ejen kalau kita tengoknya. Na'u. Kalau kita guna na'u, nampak tak sini? Kalau mendakan putih, mendakan putih, larut dalam na'u berlebihan, ia adalah zinc, aluminium Pb, maka kita tak boleh nak uji, tak boleh nak royak lah. Okey, tak boleh nak gunalah untuk uji zinc tu. Sebab kalau mendakan putih larut, dia kemungkinan zinc, kemungkinan aluminium, kemungkinan Pb. Maka kita tak boleh nak uji guna natrium hidroksida, NaO. So kalau kita guna amonia, nak guna amonia, cuba kita tengok. Amonia. Zinc duk sore-sore sini. Zinc duk sore-sore sini. Jadi bila zinc duk sore-sore, kalau kita tambah amonia dalam larutan yang ada zinc, maka kita akan dapat mendakan putih terbentuk. Lepas tu kalau kita tambah amonia berlebihan, kita dapati mendakan putih larut confirm zinc. Kita kena cari hok sos-sos gini. Jadi kalau kita cari hok sos-sos gini, barulah kita boleh ngesah bahawasanya ini adalah zinc sebab dia duduk sore-sore situ. Tapi kalau kita nak zinc dah selesai, kita boleh guna NaO. Kita boleh guna amonia. Tetapi kalau kita guna kalau kita guna nak cari Al dengan Pb, cuba tengok Al dengan Pb. Dekat NaO ni duduk dalam grup yang sama. Kalau dengan amonia, Al dengan Pb pun dalam kumpulan yang sama. So bila dia duduk dalam kumpulan yang sama, sebab itulah Al dengan Pb ni kita ada cara untuk menguji dia. Untuk membezakan antara Al dengan Pb, iaitu macam mana cara dia? Kita guna kalium iodida. Kalau ada mendakan kuning, ia adalah Pb. Kalau tiada mendakan, ia adalah Al. Gitu. Jadi di sini, kalau kita nak jawab soalan ini, maka apa yang kita perlu buat kat sini adalah kita guna reagent. Okey. So, bila soalan dia kata 3 sampel, dia kata apa dia kat sini? Dia kata huraikan. Ni huraikan. Maka huraikan kita kena cari ni. Bila sebut huraikan, kita ada 3 benda kena ada. Yang pertama, kena cari reagent apa kita nak guna. Yang kedua, kena ada kaedah dia. Yang ketiga, kena ada pemerhatian. Ni bila kita nak jawab soalan huraikan. Huraikan. Jadi di sini kalau kita nak tengok zinc tu, zinc kita guna katakanlah larutan amonia. Kaedah dia lagu mana? Kita masuk macam kita contoh mari kita bincang 2 cm padu contohnya. So kita buatlah 2 cm padu larutan garam yang mengandungi ion Zn2+ dimasukkan ke dalam tabung uji. Lepas yang kedua, kita katakan dia, tambahkan sedikit larutan amonia. So, kalau kita nak buat tak buat panjang, ayat kita buat tambahkan sedikit demi sedikit larutan amonia NH3 ke dalam tabung uji. Ke dalam tabung uji. Tabung uji datang lah. Lepas tu kaedah dia, pemerhatian apa dia? Kita akan dapati, tabung uji dia ada lagi ni. Ada lagi. Tambah sikit-sikit sehingga mana ke sedikit-sedikit lautan tabung uji, lautan amonia ke dalam tabung uji. So ayat ni kena tengok molek ni. Kita buat ayat, tengok molek. Ke
ke dalam tabung uji, sedikit demi sedikit lautan amonia ke dalam tabung uji sehingga berlebihan. Lepas tu yang ketiga, bila berlebihan kita pun buat pemerhatian iaitu mendakan putih larut dalam larutan amonia berlebihan. So, mengesahkan kehadiran ion zinc. Selesai sekarang. Sekarang kita nak uji sama ada PB ataupun Zn. So, PB ataupun Zn, maka kita buat ujian yang kedua. Ujian yang kedua, kita nak ujian untuk ion Pb2+, okey, dan ion Al3+. Kita nak uji apa? Reagen guna apa? Kalium iodida tadi. So step yang pertama sama dengan step yang pertama bagi ujian zinc, iaitu ambil ayat yang sama. 2 cm padu, larutan garam yang mengandungi ion Pb2+ atau ion Al3+ ke dalam dimasukkan. Tak ada perkataan dimasukkan. So, kena ada dimasukkan. Dimasukkan, okey, ke dalam tabung uji. Okey. Lepas tu yang kedua, kita tambahkan. So, katakanlah kita kata tambahkan. Kalium iodida tak perlu berlebihan. So, tak adalah perkataan sedikit-sedikit. Terus kita masuk contohnya 2 cm padu larutan kalium iodida iaitu Ki ke dalam tabung uji. Dah masuk dalam tabung uji, maka kita pun buat pemerhatian. Okey. Jika tiada perubahan, maka okey, cation hadir ialah Al3 positif. Lepas tu yang keempat, jika apa kita nampak tadi? Kita nampak mendakan kuning kan? Jika mendakan kuning terhasil, maka cation hadir ialah Pb2+. Okey, selesai ujian untuk soalan ini. Jadi soalan ini kata huraikan ujian analisis kualitatif untuk mengesahkan kehadiran ion yang hadir dalam larutan garam itu. Jadi ion dia zinc, aluminium dengan Pb. Jadi bagaimana cara dia? Ini untuk zinc dah selesai. Kemudian kita buat ujian Pb dengan aluminium. Okey, maka kita tulis pemerhatian dia. Ada kaedah, ada reagen, ada pemerhatian. Maka kita pun dah jawablah soalan huraikan. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Penilaian prestasi 6. Jadual 1 menunjukkan maklumat berkaitan dengan 2 jenis asid P dan Q. Okay, so dia bagi formula asid. Okay, formula asid ini dia bagi H2SO4 yang pertama. Yang kedua CH3COOH. So daripada asid, jenis asid ini apa yang boleh katakan tentang P dan Q ni? P ni jenis asid apa P ni? Husna? P ni jenis asid apa ni Husna? Ada ke Husna? Ya, cikgu. P ni. Jenis asid apa P ni?
tahu cikgu. Tak tahu. QQ. Cikgu buat dekat sikit. QQ. Okey, siapa nak jawab ni? P jenis asid apa? Q jenis asid apa? P tu asid diprotik cikgu ke? Asid diprotik. Siapa jawab tu? Khairunisa cikgu. Khairunisa. Okey. Diprotik. Okey. Q. Monoprotik. Asid monoprotik. Okey, lagi? Okey, apa yang tahu lagi tentang P dengan Q selain daripada asid diprotik, asid monoprotik? Apa lagi yang tahu? Apa lagi awak tahu? Wan Nur Arisha? Ya cikgu. Okey. Selain pada asid diprotik dengan asid monoprotik. Apa lagi awak tahu tentang P dan Q? Tahu cikgu. Tak tahu. Parut pula ni. Ni kita panggil asid kuat. Ni asid apa ni? Kalau H2SO4 tu asid kuat, CH3COOH ni asid apa? Asid lemah. Asid lemah. Asid lemah. Okey, boleh? Tu. Jadi asid kuat ni apa dia asid kuat ni? Asid kuat ni asid yang mengion lengkap dalam air. Asid lemah ni asid yang mengion separa dalam air. So dia kata kat sini nilai pH. Okey, dengan nilai pH dengan kemolaran 0.1 mol per desimeter padu. Dia bagi nilai pH. So apa yang kita dapati kat sini nilai pH untuk P 0.7, nilai pH untuk Q 2.9. Kok mana lebih tinggi nilai pH? P. Okey, P. Okey, P. Jadi bila P, maknanya dia tanya apakah kebiasaan asid? Daripada sinilah kita boleh kata, daripada nilai pH ini kita boleh kata bahawasanya P ini adalah asid kuat, manakala Q ini adalah asid lemah. Walaupun kepekatan dia sama, tetapi nilai pH dia berbeza, menunjukkan jenis asidnya adalah berbeza. Okey, boleh Okey, terangkan jawapan anda. Okey, kita nak terang. Kenapa kita pilih ni asid kuat? Hak ni kita kata ni asid lemah. Okey, kita nak terang lagu mana? Okay. Nak terang lagu mana? Nak terang lagu mana? Okey. So, sini cikgu silap sikit ni. Cikgu pun sebab ni dah silibus baru, jadi cikgu pun dah tak ni lagi daripada penggunaan istilah tu ni. Okey, sorry. Betul awak buat yang tadi. So bila dia tanya apakah kebiasaan ni kita kena royak asid diprotik dengan asid monoprotik. So P ni adalah asid diprotik lah. Okey. Lepas tu Q ni adalah asid monoprotik. Monoprotik. Okey, terangkan jawapan anda. Kenapa kita kata asid diprotik? So, kalau kita tengok persamaan formula kimia bagi H2SO4.
So bila kita buat persamaan pengayunan, okey, hasilnya adalah 2H plus dengan SO4 2-. Okey, manakala kalau kita buat persamaan pengayunan bagi CH3 COOH ni, kalau kita buat persamaan pengayunan, so dia akan jadi CH3 COO- dengan H plus. Ni. Jadi yang kita kata asid monoprotik dengan asid diprotik adalah kita tengok berapa mol ion hidrogen terhasil apabila 1 mol asid mengayon dalam air. Jadi bila dia kata terangkan, so macam mana kita nak kata P itu adalah asid diprotik, maka kita boleh kata bahawasanya asid H2SO4 mengayon dalam air menghasilkan, okey ni 1 mol 1 mol asid H2SO4 mengayon dalam air menghasilkan 2 mol ion H+. Sebab tu kita panggil dia asid diprotik. Manakala CH3COOH ini kita boleh kata daripada persamaan pengayunan 1 mol asid CH3COOH ini bila dia mengayon dalam air, dia akan menghasilkan 1 mol ion H+. Sebab tu kita panggil dia asid monoprotik. Tu bila dikata terangkan jawapan anda, apakah kebiasaan, kenapa kita kata asid P tu asid diprotik, kenapa asid Q asid monoprotik. Jadi inilah jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Terangkan mengapa asid P dan asid Q mempunyai nilai pH yang berbeza. Kenapa agak-agak nilai pH dia berbeza? Kenapa? Nak jawab ke anak ni? Kenapa nilai pH dia berbeza? Nilai pH ni bergantung kepada apa ya? Nilai pH ni? Senyap je. Nilai pH ni bergantung kepada apa? Nilai pH ni bergantung kepada kepekatan ion hidrogen. Apa yang awak tahu tentang asid asid diprotik dengan asid monoprotik ni? Ataupun apa yang awak tahu tentang asid kuat dengan asid lemah ni? Apa yang awak tahu? Kecek suara ada cikgu ni. Apa yang awak tahu tentang asid kuat dengan asid lemah? Siapa nak jawab? Mengayon. Mengayon apa? Lengkap. Asid kuat mengayon lengkap. Hak tu lah kita naknya. Jadi dia kata terangkan mengapa asid P dengan asid Q mempunyai nilai pH yang berbeza. So kita cerita dari segi asid tu lah. Jadi jawapan untuk C ni kita boleh kata H2SO4 ni adalah asid kuat. Jadi dia dan mengayon lengkap dalam air. So bila dia mengayon lengkap, dia akan menghasilkan dan mengayon lengkap dalam air serta tak titik serta menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Sebab dia mengayon lengkap. Okey, kemudian CH3COOH ini adalah asid lemah. Okey, bila asid lemah, ia mengayon separa dalam air. Bila dia mengayon separa dan menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah.
Sebab dia mengayon separa. Kat sini, oleh kerana dia mengayon separa, maka kepekatan ion hidrogen rendah. Yang ni mengayon lengkap, maka kepekatan ion hidrogen tinggi. Jadi bila kita nak relate kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH berapa ni berbeza, maka poin seterusnya kita boleh buat rumusan iaitu semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, maka semakin rendah nilai pH. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Jadi bila kita beza dua ni, banding nilai pH, maka kita tahu H2SO4 oleh kerana nilai pH dia rendah, maka kepekatan ion hidrogen dia tinggi. Kenapa kepekatan ion hidrogen tinggi? Sebab dia asid kuat, dia mengayon lengkap dalam air, kepekatan ion hidrogen akan jadi tinggi. Okey, boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Masa cikgu mengajar ni sedaplah tak faham belakang. Jadi bila suruh jawab soalan, baru dah teringat situ, teringat sini. Dah bila faham kan, dia kena proses yang kedua, kena ingatlah pulaknya. Kalau tak ingat, memang tak boleh nak jawab lah soalan biasa ni. Okey. So soalan seterusnya, apabila 10 cm padu asid P dituang ke dalam tabung didih berisi ketulan zinc. Okey, pembuatan berlaku. Jadi kalau kita koyak-koyak eksperimen ini, kalau kita ada sebuah tabung didih, okey, bila kita ada asid, ni kita ada asid P, tambah dalam asid P adalah zinc. So, tambah je zinc dalam asid P, kita akan nampak pembuakan ataupun gelembung gas terbebas. Dia kata tulis satu persamaan. So, kita gunalah. Okey, kita guna apa yang kita hafal tentang sifat asid. Iaitu asid bila bertindak balas dengan logam, menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Iaitu asid P. Okey, dia ada royak ke asid P ni siapa apa? Sorry. Asid P, asid sulfuric tak? Okey. Asid sulfuric. So, kita pun buatlah. H2SO4 react dengan zinc, dapatlah garam. Garam ni bila zinc replace hydrogen. So, hasilnya ZnSO4 plus H2. Ni persamaan kimia. Okey, persamaan kimia. So, dia kata hitung isi padu gas yang terbebas. So, kita tengok balance SO41, SO41 balance, H2 balance, zinc 1 balance dah seimbang dah. So hitung isi padu gas yang dibebaskan pada keadaan bilik. Okey, hitung. Jadi dia bubuh 10 cm padu. Okey, berapa kepekatan dia kat sini? Kepekatan dia kat sini, cuba tengok kepekatannya adalah 0.1 mol per desimeter padu. Okey, jadi di sini bila kita tahu kepekatan dia 0.1, tak ingat 0.1 mol per desimeter padu, maka kita tahulah bila kita nak jawab soalan ini, kita diberi tak? Okey, diberi kalau kita salin balik. Okey, cikgu suka salin balik. Okey, persamaan itu buat kat sini, Zn hasilkan ZnSO4 plus H2. Kita pun tulis ratio. Ratio kata 1 mol. Okey, ramai orang salah ni. Jawab apa tu, analisis kuantitatif, analisis persamaan tu. Kita boleh analisis dari segi kuantitatif dan dari segi kualitatif. Kalau kuantitatif kita kata 1 mol asid sulfuric bertindak balas dengan 1 mol zinc menghasilkan 1 mol zinc sulfat dengan 1 mol gas hidrogen. Kita buatlah soalan bagi apa dia? Bagi V untuk asid 10 cm padu. M kepekatan dia adalah 0.1 mol per desimeter padu. Tadi soalan ni dia bagi ni. 0.1 ni. Okey. Jadi kita tulis je. Okay. Lepas pada tu soalan kata hitung isi padu gas. So dia suruh cari gas ni dan gas yang sama dengan berapa. Jadi langkah dia adalah kita cari bilangan mol dulu. Bilangan mol kalau dia bagi V dengan M, kita guna formula MV per 1000. Guna formula MV per 1000. Jadi M dia berapa? 0.1.
V dia berapa? 10 bagi dengan 1000. So dapat berapa situ? Cuba tekan kalkulator boleh berapa? 0.001 mol. Okey. Lepas tu, langkah yang kedua kita tengok ratio. Ratio kata 1:1. Jadi bila ratio kata 1:1, maka bila bilangan mol asid sulfuric ni 0.001, maka bilangan mol untuk gas hidrogen adalah 0.001 mol juga. So bila dia dapat bilangan mol, barulah kita cari V dia. V dia adalah sama dengan bilangan mol 0.01 mol kita darabkan dengan isi padu molar iaitu 24 desimeter padu mol tolak 1. Jadi mol dengan mol boleh mati. Mol tolak 1 dengan mol boleh mati. Maka bila kita hitung ni, tekan kalkulator, akan dapat berapa kat sini? 0. berapa? 0.024. 0.24 desimeter padu. Inilah isi padu bagi gas yang terbebas. Bila kita guna 10 cm padu asid sulfuric. Okey, 0.1 mol per desimeter padu. Okey. So soalan seterusnya. Anda dikehendaki menyediakan 100 cm padu asid P 0.05 mol. Huraikan secara ringkas penyediaan asid P. Hok kita ada sekarang ni, kita ada asid P. M dia adalah sama dengan 0.1 mol per desimeter padu. Kita ada kan? Okey. So dia kata dia sustia ni. Dia sustia larutan baru. Asid P juga tetapi dengan kepekatan baru iaitu 0.05 mol per desimeter padu. Okey. Proses apa ni? Asid P daripada 0.1 nak jadi 0.05. Dengan V dia sama dengan 100. Okey, proses apa dia panggil ni? Proses apa? Proses apa? Zulika? Adakah Zulika Auni? Ingat tupas belakang ni. Proses apa? Dia panggil proses ni. Pencairan ni. Ni tak baca ni. Patut periksa tak boleh buat ni. Okey, pencairan. Okey. Jadi macam mana kita nak buat proses pencairan? Okey, jadi di sini bila kita ada dah, okey, P dia sama dengan 100, V untuk P tu sama dengan 100, maka kita kena cari kelalang volumetrik lah. Okey, yang isi padu dia 100 cm padu. Tu, kelalang volumetrik. Cuma masalah dia kita nak ambil berapa daripada sini, nak ambil sini, kita nak masuk dalam ni, nak ambil berapa. Maknanya kita nak ambil V daripada M ni sama dengan berapa. Jadi bila proses pencairan, kita kena guna formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Hok mana 1, hok mana 2, maka kita tengok hok mula-mula ni 1. Ni M1, ni V1. Hok yang kedua ni adalah 2. Jadi yang kita nak cari adalah V1. Jadi bila kita nak cari V1, maka kita kira je lah. Okey, M1 kita dah tahu, cuma yang kita tak tahu adalah V1. V1 adalah sama dengan M2 0.05, V2 adalah 100 bahagi dengan M1 adalah 0.1. Okey, so cuba tekan kalkulator boleh berapa ni? Betul? Betul kan tu? Ya. Jadi step yang pertama adalah kita lukis dulu hak ni. Okey, lukis belakang. Lepas tu kita kira kita nak 50 cm padu. Bila nak 50 cm padu, bila kita nak buat larutan, kita kena guna pipet lah. Kita guna pipet. Kalau pipet 50 tak ada, maka kita kena cari pipet 25, kena buat 2 kali.
Tapi step dia yang ketiga, sebab dia nak apa dia, huraikan secara ringkas. Jadi huraikan secara ringkas, maka kita nak kena royak prosedur dia lah. Prosedur dia kita kena pipet. Okay, so kita kata pipet 50 cm padu. Okay. Larutan asid P, okay, 0.1 mol per desimeter padu. Pipet. Lepas tu, yang ketiga, yang keempat, bila kita pipet, maka kita pindahkan. Okay. Larutan P ke dalam kelalang volumetrik 100 cm padu. Ni kelalang volumetrik 100 cm padu. Kemudian, langkah yang kelima, kita tambah saja. Tambahkan air suling sehingga tanda senggatan. Dapatlah larutan piawai baru, iaitu kosong dengan kepekatan 0.05 mol per desimeter padu, isi padu 100. Tu je. Jadi dia punya konsep dia daripada 0.1 nak jadi 0.05, 0.1 tu pekat, 0.05 cair. Jadi maknanya kaedahnya adalah pencairan. Bila dikata volume dia 100, kena cari kelalang volumetrik 100. Cuma sekarang kita nak ambil apa daripada P asal ni untuk kita masukkan ke dalam kelalang volumetrik dan kita tambah air saja sampai tanda senggatan. Dapatlah larutan baru. That's why lah bila kita nak tahu berapa banyak ni, kita kena kira guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Dapatlah V1 sama dengan berapa? Sebab M1 kita tahu, M2 kita tahu, V2 kita tahu nilai dia. So bila kita dah dapat dah nilai V1 sama dengan 50, maka kita kena cari pipet. Sebab bila proses penyediaan larutan, dia mesti kita guna alat yang boleh menyukat isi padu dengan tepat, iaitu pipet. Kita pun pipet 50 cm padu larutan asid P 0.1 mol per desimeter padu hok mula-mula. Lepas tu kita pindahkan larutan P ke dalam kelalang volumetrik 100 dan kita hanya tambah air sehingga tanda senggatan. Dapatlah kita larutan baru, iaitu larutan asid P dengan kepekatan 0.05 mol per desimeter padu dan isi padunya adalah 100. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Boleh faham? Boleh. Okey, so cikgu jawab sendiri. Cikgu tanya, cikgu jawab. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, so selesai. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Satu eksperimen makmal telah dijalankan untuk menentukan kepekatan larutan natrium hidroksida. Okey, melalui pentikratan antara asid sulfrik dengan larutan NaOH 25 cm padu. So, bila kita tengok kat sini, bila dia buat, awak bayangkan eksperimen ini. Cikgu tak tahulah, kita tak buat eksperimen, awak tak buat lagi. Okey, tak ingat. Kita masuk sebentar je pagi ni kan, sekolah. Tak ada nak buat eksperimen ni. Tapi kat T3 hari tu buat dah. Cuma kat T3 hari tu PKP juga. Okey, so sini awak letak H2SO4 ni. Lepas tu, bawah ni kita ada kelalang kol. Dalam kelalang kol ni kita letak larutan NaOH ni. Larutan NaOH. Berapa isi padu dia? 25 cm padu. Okey, boleh ni? Okey, tu. Apa yang dibagi kat sini, isi padu NaOH dia bagi 25 cm padu. Kepekatan asid sulfrik dia bagi 0.5 mol per desimeter padu. Okey. Jadi eksperimen ini kalau kita recall balik, maknanya NaOH ni bila kita buat eksperimen NaOH tu kita kena guna phenolphthalein. Okey. NaOH tu kita kena guna phenolphthalein. So NaOH ni kita campur dengan phenolphthalein. So bila kita campur NaOH dengan phenolphthalein, kita akan dapati warna akan jadi merah jambu. Tu. Lepas tu kita drop lah asid sulfurik sehingga mana?
sehingga warna di dalam ni bertukar menjadi tidak berwarna ni. Ni. Kita buat eksperimen ni sampai tak ada warna. Daripada merah jambu jadi tidak berwarna. So kita panggil takat neutral. Kita pulih. Step yang pertama kita dapat bacaan ni. Langkah yang kedua kita dapat bacaan ni. Langkah yang ketiga kita buat bacaan ni. Maknanya daripada bacaan itu maka kita boleh hitunglah berapa isi padu asid yang kita telah masukkan ke dalam kalalangkun untuk menukarkan warna merah jambu nauh kepada tidak berwarna. So kita tolak. Okey, cuba tolak dua ni boleh berapa? Tok tengok ni. 25.55 tolak dengan 0.45 dapat berapa? 25.10 cikgu. 0. Hak ni boleh berapa? 25.20. Okey, yang kedua? 25.30. Okey. Tu kita dapat. Kita buat kali pertama, kali kedua, kali ketiga dapat ni lah bacaan dia. Okey. Hak tu kita boleh dapat daripada jadual 2. Okey, ni boleh koyak-koyak ni eksperimen ni. Nanti kita jumpa, nanti kita boleh buat eksperimen ini. Awak ni maknanya eksperimen 2 tahun tu kena buat dalam masa 1 tahun. Okey, insya-Allah lah mudah-mudahan tahun depan tu kita boleh buat bersemuka. Kita boleh belajar secara bersemuka daripada awal tahun sehingga akhir tahun. Okey, supaya awak boleh ada kemahiran untuk mengendalikan alat radas dalam makmal. Okey, so kita pun tengoklah soalan dia. Okey, lengkapkan jadual 2. Kemudian tentukan isi padu purata. Jadi bila kita nak tentukan isi padu purata, maka kita kena campur belaka lah. Tu isi padu purata. Okey, isi padu purata mula-mula 25.10. Jadi 25.10 tambah dengan 25.20 tambah dengan 25.30 bahagi dengan 3. Okey, so dapat berapa tu? 25.20. Sentimeter padu. Okey, tu purata. Lepas tu tulis persamaan kimia. Tindak balas antara H2SO4 dengan NaO. So kita pun buatlah persamaan kimia. Okey. H2SO4 bila react dengan NaO, maka hasilnya akan jadi Na2SO4 plus dengan H2O. Maka seimbang, Na ada 2, tak 2. Okey. Sulfat ada 1, sulfat ada 1, O ada 2, O ada 1, H ada 4, H ada 2, sulfat 2 depan, maka seimbanglah H dengan O. Sekarang dia kata tentukan kepekatan larutan NaO. Okey ni. Kalau kita tengok daripada diagram ni kan, kita buat apa tu? Awal tu. Okey, kita tak tahu kan berapa M hak ni tak tahu. Kita hanya tahu isi padu dia. Okey, asid pula kita tahu dia punya kepekatan. Isi padu kita tahu juga. Okey, sebab kita suka isi padu ni, kita tahu isi padu dia berapa. Yang kita tak tahu adalah kepekatan untuk larutan NaO. Jadi dia suruh awak hitunglah kepekatan larutan NaO ni lagu mana. Jadi kita salin balik. Okey, dia punya persamaan kimia. So tambah dengan 2 NaOH, hasilnya adalah Na2SO4 plus 2H2O. Lepas tu step yang kedua kita tulis ratio. Ratio kata 1:2:1:2. Lepas tu kita pun tulis balik. Okey, soalan bagi gapo? Soalan bagi untuk asid sulfurik ni V dia sama dengan 25.5 ni, kita kira 25.5. Okey, NaO pula V dia berapa? Okey, asid M dia berapa? Sini pun M dia sama dengan berapa? So kita tengok. Asid M dia berapa? 0.5. So tulis 0.5. Okey. Untuk V untuk NaO 25. So V untuk NaO 25. Okey. M kita tak tahu. Kita kena cari dia. Okey, kita tak tahu, kita kena cari. Jadi bila kita nak cari M, maka formula yang kita guna adalah MaVa per MbVb sama dengan Na per Nb. Okey. A untuk apa? A untuk asid, maknanya ni A. Okey. Ni A, ni A. Okey, ni B. Okey, ni B, ni B.
Ataupun formula baru awak dia tak ada NA, dia ada AB saja. Okey. So kita pun masuklah nilai dia. Masuk nilai. Okey. MA berapa? 0.5. V berapa? Kita buat mol per desimeter padu. V berapa? 25.5 cm padu. Bahagi dengan MB berapa? MB tak tahu. So B berapa? 25. So 25 cm padu kali dengan MB sama dengan 1/2 ratio ni. Tu. Lepas tu kita boleh carilah MB sama dengan berapa. Okey, so naik, turun, buat naik. So kita akan jadi MB adalah sama dengan 2 kali dengan 0.5 mol per desimeter padu kali dengan 25.5 cm padu bahagi dengan 25 cm padu. Okey, so boleh tekan kalkulator, boleh cari berapa dapat tu. Okey, boleh berapa? Silap ni. 25.2 ni kita kira dah 25.2. Salim pun boleh silap. 25.2, 25.2. Okey, so boleh berapa? Cuba tekan kalkulator, boleh berapa situ? Kita dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? 0.008 cikgu. 0.008. 8. Okey. Mol per desimeter padu. Okey, inilah dapat dia nya. Okey. So tajuk ni mungkin susah sikit sebab banyak kena ingat je lah. Kalau dia awak ingat kan tak ada masalah dah. Okey. So ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya? Tak ada. So kalau tak ada, kita continue soalan yang ketiga. Cikgu nak habiskan. Okey, soalan bincang soalan ni. So dia kata, soalan nombor 3, carta alih menunjukkan. Okey, Rajah menunjukkan carta alih bagi beberapa siri tindak balas yang berlaku ke atas pepejal P. Okey, so kita tengok pepejal P. Pepejal X. Okey. Panah jadi hitam. Gas perang. Ni. Kalau gas perang, kita ingat selalu dia adalah NO2. Ni adalah O2. Jadi garam X ni adalah garam nitrat. Tapi kita tak tahu nitrat ke apa. Okey. Lepas pada tu, tambah dalam air larutan biru. Biru ni kemungkinan ion CO2+. Lepas tu, tambah NaO. Mendakan biru. Yolah dah. CO2+. Tambah NaO berlebihan, lautan biru tidak larut. So, confirm CO2+. Tambah amonia, mendakan biru. Betul, CO2+. Tambah amonia berlebihan, mendakan biru, larut, jadi biru tua. Confirm CO2+. Jadi daripada carta alih ni, bila kita panas dapat gas peran nitrat, maka garam X ni apa dia agak-agak? Siapa nak jawab? Garam X ni apa? Siapa nak jawab garam X ni apa? Senyap belakang ni lagu mana kau jenera dah Garam X ni apa dia? Khairul Nisa? Ya cikgu. Garam X apa dia? Kejap cikgu. Khairul Nisa? Saya tak tahulah cikgu. Blur jadi.
Ni kita uji dah garam X ni. Garam X ni bila kita panah dapat pepejal gas perang. Gas perang ni nitrat. Kita bicara dah ni gas perang ni nitrat. So bila nitrogen dioksida. Bila nitrogen dioksida terbebas, bila sesuatu garam dipanaskan, garam X ni ada nitrat. Lepas tu bila kita larut dalam air warna biru. Biru ni kita tahu ion Cu2+. Tapi kita tak confirm lagi. Ya ke tidak? So kita ujilah dengan NaO dengan amonia. Uji dengan NaO dapat mendakan biru. Uji dengan amonia dapat mendakan biru. So bila tambah NaO berlebihan dapat mendakan biru tidak larut. Ni mendakan biru larut jadi lautan biru tua. Confirm lah Cu. Jadi bila confirm Cu untuk ujian cation ion maka pepejal X ni adalah CuNO3 kuprum 2 nitrat. Tu. Kuprum 2 nitrat daripada situ. Ni kena buat latihan banyak sikit ni. Lepas tu kata berdasarkan carta ahli kenal pasti pepejal P. So kalau sini kuprum 2 nitrat, pepejal P ni apa dia? Pepejal P tu apa dia? Kuprum oksida. CuO. Tu je. Jadi bila kita dah selesai semua tu dia kata berdasarkan carta ahli kenal pasti pepejal P. So ini adalah CuO. CuO. Kemudian gas perang Q. Gas perang Q tu adalah NO2. Lepas tu gas tidak berwarna. Ni adalah O2. Kemudian larutan biru. Ada biru kan? Campur air. Kalau kuprum 2 nitrat ni, bila kita campur dengan air, larutan biru itu adalah larutan CuNO3. Gitu. Tulis persamaan kimia yang mewakili penguraian garam X. So, mana penguraian garam X ni lah, dipanaskan ni. Dipanaskan ni. Maknanya hot ni, jadi hot ni, jadi hot ni, jadi hot ni. Tu persamaan penguraian. Jadi bila kita buat persamaan, maka CuNO3 tu ni bila kita panah, hasilnya adalah CuO plus NO2 plus O2. Tu. Jadi bila kita buat balancing, O ni 3 kali 2 neh, O kat sini 2, 4, 5. So tak 2 depan supaya dia jadi genap. Tapi bila kita tak 2 depan Cu dah jadi 2, tak 2 depan. Bila tak 2 depan Cu dah balance. So kita tengok N. N 2 kali 2, 4. So tak 4 depan. N dah balance. Bila N dah balance, kita tengok O. O 3 kali 2 neh. Neh kali 2, 12. O ni sama dengan 12. So kita bilas sini. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 10, 2. 8. Jadi 10, 2. Jadi 12. So 12, 12 balance. Dapatlah persamaan kimia yang balance lah bagi penguraian garam X oleh Haber. Selesai. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Huraikan secara ringkas bagaimana anda mengenal pasti anion yang hadir dalam larutan garam X ni. Anion yang hadir dalam larutan garam X ni, anion dia adalah nitrat. NO3 minus. NO3 minus ni kita nak uji lagu mana? Kita uji guna asid sulfurik. Buku teks ada ke belakang tu? Dia tengok buku teks kata. Duk dengar cikgu kecek saja je ni. Tengok buku teks. Muka surat berapa buku teks ni? Ujian anion. Asid sulfurik, lautan ferrum 2 sulfat diikuti dengan asid sulfurik pekat. Muka surat berapa ni? Ada tak buku teks kat tepi tu? Kat tepi awak tu? Muka surat berapa ya? Muka surat 201 cikgu. 201. Kita baru je belajar ni. Baru je belajar. Nak uji ke apa? Nak uji nitrat tu. H2 apa tu? Uji nitrat kalau muka surat 201. Tengok di muka surat 201 ni. Jadi nak uji nitrat dia kata tambah dengan H2SO4 cair. Diikuti oleh FeSO4, kemudian diikuti oleh H2SO4 pekat. Tu. Jadi bila dia kata hurai, macam tadilah kita kena buat kaedah lah.
Okey, kaedah contohnya kita kata, okey, 2 sentimeter padu larutan garam X dimasukkan ke dalam tabung uji. Okey, contoh. Okey, yang kedua, kita pun tambahkan 1 sentimeter padu asid H2SO4 cair. Okey, kemudian diikuti oleh 1 sentimeter padu larutan FeSO4. Ni, selesai ni. Lepas tu step yang ketiga kita buat apa? Kita goncang. So, campuran digoncang. Bila goncang, kita nak suruh capur. Okey, kenapa kita goncang? Nak suruh capur semua. Lepas tu barulah kita titiskan. So, titiskan H2SO4 pekat. Okey, ke dalam tabung uji melalui dinding tabung uji. Ni. Okey, kita bukan katakanlah ni larutan, kita bukan titik direct. Kita condongkan sikit. Okey, so kita titik biar dia kena ni dinding tabung uji. Lepas tu, yang kelima, kita akan dapati cincin perang terbentuk. Bila cincin perang terbentuk, barulah kita boleh kata mengesahkan kehadiran ion NO3 dalam larutan garam. Okey. Tu cara bila dia kata huraikan, memang kita kena tahu kaedah dia selain daripada kita tahu reagen dia. Okey. Soalan seterusnya, pepejal hitam boleh berubah kepada garam X melalui tindak balas W. Cadangkan nama satu bahan kimia yang sesuai untuk mengubah pepejal hitam P kepada garam X. Jadi pepejal hitam P apa dia tadi? CuO. Dia kata boleh tambah. Okey, satu bahan. Okey, melalui tindak balas, dia panggil tindak balas tu tindak balas W. Dapat semula. Okey, dapat semula garam X. Garam X ni adalah CuNO3 tu. Okey, agak-agak gapo dia sini ni? CuO tambah gapo nak dapat CuNO3? CuO nak tambah gapo dapat CU nitrat? Tambah gapo? Hai, penat budak ni. Tambah asid lah kan? HNO3. Dapatlah Cu, ambil nitrat. Cu nitrat, H ambil O, jadi H2O. Tu. Jadi kemudian dia kata seterusnya huraikan secara ringkas bagaimana pepejal hitam P boleh diubah kepada garam X melalui tindak balas W. Okey. Hak ni cikgu tinggal awak sebagai homework. Okey, so kita dah tak ada dah. Sekejap ya. Ni nak jawab soalan ni kita tengok buku teks. So boleh refer buku teks muka surat berapa. Okey, boleh tengok contoh. Tengok contoh. Point 2, 3. Muka surat 185. Okey, so
Dengan tu cikgu rasa dah habislah kita tajuk asid base dengan garam yang cikgu dah bincang dengan awak. So dengan itu cikgu rasa kita berhentilah kelas untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Sabtu nanti untuk kita bincang tajuk kadar tindak balas. Okey, so kita berhenti setakat ni. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.